Seperti yang telah saya jelaskan, kita akan masuk separuh daripada bab tersebut, yang mana bab ini menjelaskan tentang ihram wanita yang haid. Ihram wanita yang dalam keadaan haid. Bagaimana ihram wanita dalam keadaan haid? Perlu kita mengetahui, ya, para jemaah sekalian, ya, semua baik muslimin dan muslimat, ya, walaupun orang muslimin tidak berhaid, orang muslimat saja berhaid, tapi perlu mengambil perhatian. Apa haid? Haid ialah darah yang keluar dari rahim orang perempuan atas jalan yang sihat. Ini haid, ya, ini haid. Darah yang keluar dari rahimnya orang perempuan ataupun kemaluannya orang perempuan, maaf kata, atas jalan yang sihat dan dalam pada waktu yang tertentu. Ini darah haid. Berarti kalau ada seorang perempuan yang tidak haid, orang perempuan itu tak sihat. Bagaimana pula waktu yang tertentu? Ya betul, haid ini datangnya, dia tak datang terus datang. Bila dah sampai pada waktu yang dikatakan wanita itu balik, terus dia haid terus sampailah putus nyawa. Tak ada. Ada hari-hari yang tertentu sahaja haid, ya. Dan perlu untuk kita ketahui bagaimanakah kadar haid. Haid, kadarnya haid paling sikit menurut Imam Syafi'i 1 hari 1 malam, ya, 1 hari 1 malam, berarti 24 jam, 1 hari 1 malam. Paling banyak berapa lama perempuan ini haid? 15 hari. Lebih dari 15 hari keluar juga darah. Darah apa tu ustaz? Bukan haid, tapi darah apa? Istihadah, yang disebut dengan darah penyakit. Jadi apa mesti buat? Bawa orang perempuan tu ke doktor. Bawa orang perempuan tu ke doktor, cek doktor. Paling sikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari. Kebiasaannya macam mana ustaz? Kebiasaannya menurut Imam Syafi'i 6 ataupun 7 hari. Ini haid. Jadi apabila seseorang wanita itu dia berada dalam keadaan haid ataupun nifas, akan berihram. Umpamanya bila dia pergi ke Mekah, membuat umrah ataupun buat haji, baik dari tanah air atau dari Madinah, maka hendaklah dia ni, orang perempuan ni, lakukan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji atau orang-orang yang mengerjakan umrah. Dia hanya dilarang daripada melakukan satu perkara sahaja, iaitu tawaf mengelilingi Baitullah, ya. Berarti orang perempuan tersebut bila dia dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, bila dia hendak melaksanakan ibadat haji ataupun ibadat umrah, seperti biasa. Maksudnya seperti biasa apa? Jatuhkan niat, pakai ihram. Bila dah pakai ihram, pantang larang dalam ihram, semua termasuk. Semua termasuk. Dan apa jadi pada dia? Semua perkara dia kena buat. Kalau dalam haji ada tahlul, dia kena tahlul. Ada melontar, dia kena melontar. Ada mabit dekat Muzdalifah, dia kena mabit Muzdalifah. Ada wukuf di Arafah, dia kena wukuf di Arafah. Hanya tawaf saja. Tawaf dia belum boleh buat. Sebab apa? Tawaf ialah dalam kawasan masjid. Orang yang berhaid, boleh tak dia masuk kawasan masjid? Tak boleh. Orang yang berhadas besar, junub, boleh tak dia masuk kawasan masjid? Tak boleh. Ya. Perlu juga dia membersihkan dirinya. Seperti apa dia perlu bersihkan diri dia? Kita mengetahui, ya, sunnah-sunnah sebelum kita nak pakai ihram. Ya, apa kita mesti buat? Dah dijelaskan pada minggu yang lalu, iaitu potong kuku,
cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, mandi sunat ihram, serta mengenakan pakaian ihram, dan tidak dilakukan solat ihram. Solat sunat ihram 2 rakaat tak boleh buat. Apa pasal tak boleh buat? Dia dalam keadaan haid, dia tak boleh sembahyang. Kita pernah dengar ke orang perempuan yang dalam haid sembahyang? Tak boleh. Sebab dia tidak, orang perempuan tersebut masih belum suci, masih belum bersih. Ada ustaz, orang perempuan sembahyang juga ustaz. Tu bukan darah haid namanya. Darah apa? Istihadah. Istihadah. Dan apabila sampai di tempat miqat, tempat dia jatuhkan niat, tempat miqat, maupun dia jatuhkan niat tu ketika dia dalam kapal terbang, ataupun ketika sudah dikenali sekarang tempat tersebut dengan nama Bir Ali ataupun Abyar Ali, sama. Yang mana kita kalau dari Madinah nak masuk ke Mekah, kita akan singgah ke Bir Ali, untuk jatuhkan niat. Dulu orang dulu kalau kita bilang Bir Ali, apa tu ustaz? Nak senang tahu macam mana, kita dulu kalau pergi Malaysia nak balik Singapura, kita singgah mana? Air hitam, betul tak? Belanja, shopping, gitulah. Jadi kita nak masuk Mekah, kita singgah air hitam dulu. Air hitam dulu popular dengan apa? Air tebu dengan burger Ramli. Apa pasal ustaz sebut makan? Sebab ustaz belum makan tengah hari, lapar. Tunggu orang belanja insya-Allah. Baik. Jadi kita berhenti dekat Bir Ali untuk kita jatuhkan niat. Maka wajiblah wanita tersebut yang dalam keadaan haid, dia jatuhkan niat. Niat apa? Tengoklah dia nak buat apa. Dia nak buat haji ataupun haji dan umrah. Maka bila dia dah jatuhkan niat dan bila dia sampai dekat Mekah, dia tidak boleh, dia tak melakukan tawaf kudum. Kan? Kalau orang buat haji ifrad, sunnah kan, dia sampai terus dia buat tawaf kudum, betul tak? Orang buat haji tamattu, apa dia buat? Dia buat umrah. Dia kena tawaf tak? Tawaf dia. Tawaf tu dekat mana? Dalam kawasan masjid, mengelilingi Kaabah, dalam kawasan Masjidil Haram. Boleh tak orang yang tidak suci masuk haid? Masuk haid pula. Orang yang masih belum suci tapi dia nak masuk kawasan masjid, boleh tak? Tak boleh. Maka tawaf dia tak buat, Tetapi perlu ingat, ada pendapat yang menjelaskan, kalau tidak keliru, pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahawasanya kalau orang perempuan dalam haid, ada satu pendapat menjelaskan orang perempuan kalau dalam haid, kalau dia potong kuku, kalau dia potong kuku, kalau dia potong rambut, hendaklah disimpan kuku dan rambut tersebut dan dibawa pada mandi hadas ketika dia suci. Bila dia bersih dari haid, dia mandi kan, jadi rambut, kuku tu semua mandi. Lepas tu buat apa? Campur air kopi minum ke ustaz? Buanglah lepas tu. Imam Syafi'i, ini pendapat menurut mazhab Imam Syafi'i.